KPM. Alamak, kenapa gelap sangat studio ni? Irfan dah tak suka gelap. Takut gelap. Nanti kalau ada orang masuk, ada hantu ke macam mana? Tolong! Tolong! Aduh. Cahaya, cahaya, cahaya. Siapa tu? Kau bergerak lurus. Siapa yang masuk ni? Bila dihalang objek legap, bayang-bayang terbentuk. Cahaya, cahaya, cahaya boleh dipantulkan. Bergerak medium ke medium, cahaya kan dibiaskan. Itulah sifat cahaya. Ada orang ke tu? Assalamualaikum, apa khabar semua? Bersama saya Irfan Syamil di saluran Didik TV KPM. Untuk slot tahap 2 hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sains. Okey, tadi ada masalah sikit, studio ni gelap tiba-tiba. Tapi kita akan bawa seorang guru untuk ceritakan kepada kita berkenaan dengan itu. Jadi silakan Cikgu Muhammad Safwan Rozak, Guru Cabaran Sains SK Jengka Pusat 2, Bandar Jengka, Pahang. Assalamualaikum Cikgu Safwan, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sihat ya? Lama kita tak bersua, tapi kali ini ditepungkan lagi dalam slot tahap 2. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Irfan persilakan Cikgu Lina Khalida Saparudin dari SK Pendidikan Khas Jalan Pilih Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami untuk episod hari ini. Cikgu, Cikgu Safwan ke yang menyanyi tadi? Mungkin. Mungkin. Tapi siapa sebenarnya yang masuk tiba-tiba nyanyi? Sebab yelah tadi tiba-tiba studio ni gelap. Hari ini kita nak tentang apa, Cikgu? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, bersama saya lagi Cikgu Safwan. Dan pada hari ini, saya akan bawakan satu topik yang cukup menarik, iaitu cahaya. Iaitu cahaya. Baiklah, jadi untuk topik kali ini, yang pertama, kita akan terus membuktikan bagaimana cahaya itu bergerak. Kita nak teroka bagaimana cahaya itu bergerak. Baik, kita akan jalankan terus satu aktiviti. Silakan Cikgu. Mari ke sini bersama saya. Di atas meja ni ada beberapa boleh perkara. ke hadapan sana. Ke hadapan. Okey. Jadi yang pertama saya akan nyalakan lampu suluh. Jadi saya akan minta Irfan memerhatikan adakah cahaya boleh dilihat menerusi cakra padat ini. Okey. Irfan akan lihat dulu. Oh, terang betul. Ada cahaya, Cikgu. Ada cahaya. Ada cahaya. Okey, sekarang saya nak alihkan cakra padat yang berada di tengah ni. Okey. Okey, ke tepi. Okey, dan sekali lagi saya akan minta Irfan untuk lihat adakah masih boleh dilihat cahaya tersebut. Okey, kalau Cikgu dah alihkan cakra padat tadi, dah tak boleh nampak cahaya, Cikgu. Jadi berdasarkan aktiviti ini, dapatlah kita membuktikan bahawa cahaya itu bergerak lurus. Cahaya itu bergerak lurus. Walaupun kalau dari segi biasanya memang kita tahu bila kita halakan lampu suluh ke mana-mana, kita tahu cahaya itu bergerak lurus. Tapi menerusi aktiviti ini dapatlah kita melakukan pembuktian bahawa cahaya itu benar-benar bergerak lurus. Okey, jadi cahaya bergerak lurus. Seterusnya Irfan, okey. Saya akan nyalakan lampu suluh ke arah model KLCC ni. Okey. Okey. Di sini juga kita dapat menyaksikan bahawa terbentuknya bayang-bayang. Jadi ini dapat kita nyatakan bahawa bayang-bayang terbentuk apabila dihalang oleh objek legap. Okey. Sekarang saya dekatkan lampu suluh ini ke arah model KLCC ni. Apa jadi kepada saiz bayang-bayang? Makin besar lah, Cikgu. Ya. Jadi di sini kita dapat menyatakan bahawa semakin dekat objek dengan sumber cahaya, semakin besar saiz bayang-bayang. Baik. Sekarang saya akan minta Irfan letakkan model berbentuk silinder tersebut. Okey. Boleh.
Okey. Kita cuba lagi sekali. Kita lihat bentuk bayang-bayang yang terhasil. Okay, kita lihat bentuk bayang-bayang yang terhasil. Itu bentuknya Irfan ya. Okey. Okey, sekarang saya nak Irfan ubah kedudukan objek tersebut. Cuba ubah, cuba lintangkan. Lintangkan ke arah saya. Ke arah saya. Begitu. Okey. Mungkin sebelah sini kot. Sebelah situ. Angkat sikit tinggi. Angkat tinggi sikit. Okey, kita lihat bagaimana bentuknya. Walaupun kita menggunakan objek yang sama, tetapi apabila kita ubah, kita namakan sebagai orientasi objek, maka bentuk bayang-bayang juga akan berubah. Jadi macam bentuk bulat, cikgu? Ya, jadi bentuk bulat. Dan sekali lagi kita letakkan di sini. Okey, boleh. Okey. Tapi kalau sekarang ni macam ni, kedudukan sumber cahaya. Tapi kalau kita lihat, sekarang ni saya alih-alih, saya gerak-gerakkan sumber cahaya ni, kedudukan sumber cahaya, bentuk bayang-bayang yang terhasil juga telah berubah. Jadi ini kita dapat simpulkan bahawa jika kedudukan sumber cahaya berubah, maka bentuk bayang-bayang berubah. Jadi yang tadi, jika orientasi objek berubah, maka bentuk bayang-bayang juga akan berubah. Okey, dah faham cikgu. Itu sebenarnya cukup menarik berkenaan dengan cahaya ni. Mungkin sekarang ni cikgu ada soalan untuk saya ke? Ada tapi soalan. Sebelum itu sebenarnya kita boleh rangkumkan apa yang saya perkatakan tadi dalam bentuk nyanyian. Kita boleh cakap, semakin dekat objek dengan cahaya, semakin besar saiz bayang-bayangnya, semakin jauh semakin jauh objek dengan sumber cahaya, semakin kecil saiz bayangnya. Okey. Dan saya ada satu soalan untuk Irfan. Ya, saya. Apakah soalannya, cikgu? Nak saya menyanyi juga ke? Belum lagi. Jadi kalau kita lihat soalan ini, rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat cahaya. Okey, tiup getah yang lurus dan kemudian tiup getah dibengkokkan. Jadi berdasarkan soalan ini, apakah kesimpulan yang kita boleh buat berdasarkan penyiasatan ini? Okey, berdasarkan soalan cikgu berikan, rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat cahaya. Ada tiup getah, ada mata dan juga ada lilin, cikgu. Iaitu yang A, maksudnya kedudukannya lurus. Okey. Yang kedua tu macam tiup getah tu dibengkokkan sikit, mata kat bawah. Okey. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat berdasarkan penyiasatan ini adalah cahaya itu sebenarnya bergerak lurus. Ya, cahaya bergerak lurus. Daripada aktiviti yang kita nyatakan ini, kita dapat simpulkan bahawa cahaya bergerak lurus. Maka dengan kejayaan Irfan tersebut, maka saya dengan rendah hati dan baik hati ingin menghadiahkan satu objek. Okey. Yang ni kalau saya intai ni tak nampak Irfan. Tak nampak saya. Lain yang sangat menarik, dan objek ini dinamakan kaleidoskop yang juga berkaitan dengan salah satu daripada sifat cahaya. Okey. Terima kasih cikgu. Nampaknya Irfan dah dapatkan satu kaleidoskop sekarang ni. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami di TV KPM selepas ini. TV KPM. Betulkan rambut sikit. Boleh tahan juga Irfan Syahmi ni. Alah Irfan. Cikgu Safwan. Dah handsome dah tu. Cikgu, dah mula ke slot kita? Agak-agak. Dah mula. Baik, bersama kami dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Minta maaf lah Irfan tengah tengok cermin sikit. Betul-betulkan rambut. Cikgu, kenapa hari ni kita belajar gunakan cermin? Untuk apa? Okey, sebenarnya semasa Irfan melihat cermin tadi, apa sebenarnya yang dapat Irfan perhatikan? Okey, Irfan dapat melihat pantulan wajah Irfan. Dapat melihat wajah Irfan. Wajah saya. Wajah sendiri. Jadi sebenarnya apa yang setiap hari kita melihat cermin, apa yang dapat kita lihat, sebenarnya istilah yang betul, kita dapat melihat image bagi diri kita. Kita dapat melihat image diri kita. Dan itulah salah satu daripada aplikasi pantulan
cahaya, di mana kita akan mempelajari satu lagi sifat cahaya, iaitu cahaya boleh dipantulkan. Baik, cahaya boleh dipantulkan. Jadi sebenarnya Irfan dan juga murid-murid yang sedang menonton, sebenarnya selain daripada cermin muka yang kita gunakan pada setiap hari, betul, ada pelbagai lagi aplikasi-aplikasi pantulan cahaya yang ada dalam kehidupan seharian kita. Contohnya pada hari ini saya bawakan khas satu alat yang dinamakan sebagai periskop. Yang ini merupakan hasil kerja murid saya sendiri yang menghasilkan, yang mencipta periskop ini daripada kotak. Okey, kita boleh lihat di sini. Irfan juga mungkin boleh gunakan periskop yang di sebelah sana. Ya ni, cikgu. Yang itu. Okey. Okey. Macam mana nak gunakan ni, cikgu? Okey, kita boleh lihat menerusi lubang. Okey, yang bawah ni. Dan okey. Dan biasanya periskop ni digunakan di mana? Biasanya digunakan di dalam kapal selam untuk memerhatikan objek yang berada di atas. Baik. Jadi mari kita siasat sedikit. Boleh, apa cikgu? sebenarnya yang terdapat di dalam periskop ini. Jadi saya ada bawa periskop mini ni untuk saya tunjukkan kepada murid-murid yang sedang menonton supaya dapat menyiasat, dapat mengetahui apakah sebenarnya objek yang terdapat dalam periskop yang membolehkan kita memerhatikan objek yang berada di atas ataupun di sebalik sesuatu dinding. Jadi sebenarnya di dalam periskop ringkas terdapat dua cermin yang mana kedudukannya adalah selari antara satu sama lain. Okey, ada satu cermin di bahagian atas dan ada satu cermin di bahagian bawah yang menunjukkan bahawa apabila cahaya itu dipantulkan, apabila kita melihat, maka kita dapat melihat objek di sebalik ataupun yang berada di kedudukan yang lebih tinggi. Jadi ini adalah prinsip pantulan cahaya yang mana inilah aplikasi daripada sains yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Jadi sebenarnya apabila kita dah tahu bagaimana kedudukan cermin ni, kita dapat menghasilkan sendiri di rumah. Okey, jadi contohnya di sini ada murid saya hasilkan satu periskop yang besar ni. Kalau kita dapat lihat bagaimana periskop dia jumbo, cikgu, periskop besar. Ada lagi di sekolah yang lebih besar. Tapi saya bawa yang ni. Okey. Kalau dapat lihat di sini, contohnya saya nak lihat muka Abang Irfan. Okey, tengok muka saya. Memang nampak. Saya nampak muka cikgu juga. Memang nampak. Ya, betul. Jadi inilah prinsip pantulan cahaya yang mana sangat berguna dalam kehidupan kita seharian. Betul, cikgu. Bukan sahaja kita gunakan setiap hari, tetapi di kapal selam juga kita gunakan periskop. Ya. Itu merupakan satu fenomena untuk pantulan cahaya. Jadi sebenarnya selain daripada itu, kita juga dapat mengetahui kalau kita pergi gunting rambut. Okey, gunting rambut. Cermin di kedai gunting rambut sangat-sangat berguna untuk kita memerhatikan bagaimana rambut kita. Macam Irfan lah, kalau saya tak ada hal. Okey. Jadi contoh lain seperti doktor gigi. Doktor gigi, penggunaan betul? Cermin sangat penting, iaitu cermin pergigian. Semasa kita memandu, cermin sangat penting untuk melihat kenderaan di sebelah belakang. Itulah gunanya cermin pandang belakang dan juga cermin sisi. Dan saya ada satu lagi yang sangat menarik. Okey, inilah alat yang saya gunakan untuk hadiah kepada Irfan tadi. Okey, ini dinamakan sebagai kaleidoskop. Sebenarnya di dalam kaleidoskop ini tak dapat saya tunjukkan pada hari ini. Okey, ada juga prinsip pantulan cahaya yang terdapat di dalam kaleidoskop ini yang boleh menghasilkan pelbagai corak yang menarik. Okey. Mungkin cikgu boleh ceritakan macam mana, apa yang kita nampak dekat dalam. Sebenarnya dalam ni ada corak-corak yang berbeza apabila kita putarkan kaleidoskop ini. Betul. Di mana dalam kaleidoskop ini terdapat 3 cermin yang menghadap antara satu sama lain yang berbentuk segitiga yang membolehkan ia memantulkan cahaya antara satu sama lain dan kita dapat melihat corak-corak yang berbeza. Betul, cikgu. Jadi untuk itu Irfan, untuk menguji tahap pemahaman Irfan, saya ada satu soalan. Soalan yang sangat senang. Murid-murid yang sedang menonton juga boleh menjawab soalan ini. Rajah di bawah menunjukkan seorang budak lelaki seperti Irfan tadi yang sedang melihat wajahnya di dalam cermin. Apakah yang menyebabkan imej wajah dapat dilihat di dalam cermin itu? Okey,
baik. Situasinya sama macam Irfan tadi, di mana ada seorang pelajar atau budak lelaki sedang melihat wajahnya melalui cermin. Jadi, apakah yang menyebabkan imej wajah itu dilihat dalam cermin? Okey. Jawapan Irfan adalah kerana cahaya dipantulkan. Kerana ada pantulan Cahaya. Okey, kerana cahaya boleh dipantulkan. Kerana adanya pantulan cahaya. Okey, baik. Yang seterusnya kita ada 2 soalan. 2 soalan? Dua soalan. Okey. Kalau kita lihat seolah-olah seperti benda ni, alat tadi iaitu periskop. Okey. Rajah di bawah menunjukkan satu model periskop. Apakah prinsip yang digunakan oleh periskop itu? Okey, jawapannya Irfan boleh jawab dan rasa murid-murid pun kat rumah boleh sama-sama jawab. Jawapannya adalah pantulan cahaya. Ya, kita lihat jawapannya pun sama, cahaya boleh dipantulkan ataupun pantulan cahaya. Prinsip pantulan cahaya. Dan saya dengan berbesar hati ingin menghadiahkan satu lagi. Lagi satu. Irfan boleh pilih sendirilah warna apa yang nak. Okey, Irfan nak pilih, kalau tadi warna oranye, sekarang Irfan nak warna kuning pula. Kuning hijau. Okey. Ini tahniah saya ucapkan. Baik, terima kasih cikgu. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang segmen ini. Okey, baiklah murid-murid yang sedang menonton. Salah satu daripada sifat cahaya ialah cahaya boleh dipantulkan. Jadi daripada berdasarkan segmen ini kita dapat simpulkan bahawa pantulan cahaya, prinsip pantulan cahaya amat-amat diperlukan, amat-amat digunakan di dalam kehidupan kita seharian. Okey, terima kasih Cikgu Safwan atas penerangan berkenaan dengan pantulan cahaya. Jadi, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot tahap 2 Didik TV KPM selepas ni. Tengok cermin dulu Didik TV KPM. Wah, warna pelangi. Cantiknya. Irfan, tengah main apa tu? Cikgu Safwan, cikgu, saya tengah tengok ni ada macam inilah pelangi, warna pelangi. Irfan letak lampu dekat sini, gunakan cakram padat ni. Warna pelangi kat sini. Cikgu, Cantik kan? cantiklah. Tapi saya belum ajar lagi ni. Itulah Irfan kurang pasti ini sebenarnya berkenaan dengan apa, cikgu? Baiklah, sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk murid-murid yang sedang menonton pada hari ini. Ini adalah salah satu cara bagaimana untuk menghasilkan pelangi sendiri di rumah. Saya sangat pasti bahawa di rumah terdapat lampu suluh dan juga sangat-sangat berkemungkinan mempunyai cakram padat lama yang mungkin telah tidak digunakan lagi pada hari ini. Jadi dengan menggunakan dua alat tersebut, maka kita boleh pantulkan cahaya ke arah cakram padat, maka akan berlaku satu perkataan yang kita sebut sebagai pembiasan cahaya, maka terhasillah warna-warna pelangi pada dinding. Inilah yang dikatakan pembiasan cahaya. Baru ni faham nak sebut tadi. Rupanya itu adalah pembiasan cahaya, cikgu. Ya, begitulah sebenarnya kejadian pelangi yang berlaku pun berlaku disebabkan oleh pembiasan cahaya. Dan sebenarnya murid-murid yang sedang menonton, selain daripada apa yang Abang Irfan lakukan sebentar tadi, ada pelbagai lagi cara-cara lain yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan pelangi. Antara cara yang paling mudah, Irfan, kalau di rumah biasanya, kalau saya masa kecil-kecil dulu, kita sembur je air ke arah cahaya matahari, maka juga akan terhasillah pembiasan cahaya antara air dan juga udara, maka terhasillah pembentukan warna pelangi. Tapi ini adalah cara yang paling mudah. Tanpa membazir air, kita gunakan lampu suluh, gunakan cakram padat terpakai, halakan ke dinding, maka akan terbentuk warna pelangi yang sangat-sangat cantik. Baiklah Irfan. Ya, saya. Okey, kita ada lagi aktiviti lain yang juga akan menunjukkan prinsip-prinsip pembiasan cahaya. Di depan Irfan ada air di dalam bika. Ada bateri di luar bika. Ada bateri, betul. Saya akan minta Irfan untuk memasukkan salah satu bateri
ke dalam air. Okey. Okey. Boleh cikgu Boleh. Dengan izin saya masukkan Perlahan-lahan, bateri. jangan terpercik air jangan terpercik air. Okey. Perlahan-lahan kita masukkan. Itu dia. Okey, baiklah sekarang Irfan terus perhatikan kan. Okey. Itulah yang kita dapat lihat. Kalau kita lihat tadi saiznya adalah sama. Betul. Tetapi apabila salah satu bateri telah dimasukkan ke dalam air, kita dapat lihat perbezaan saiznya. Di mana bateri yang terdapat di dalam air kelihatan seolah-olah lebih apa Irfan? Okey. Lebih besar. Nampaknya asyik di situ. Saya tengah pusing-pusingkan cikgu. Lebih besar berbanding yang berada di luar bikar. Jadi ini kenapa fenomena ini berlaku? Ini juga berlaku disebabkan oleh berlakunya pembiasan cahaya. Okey. Dan kita ada satu lagi aktiviti. Okey. Irfan nampak gelas plastik tu? Satu ada air. Satu tak ada air. Betul. Okey. Dan ada 2 straw. Okey. Cuba Irfan masukkan dulu yang tak ada air. Straw ke dalam gelas yang tak ada air. Ada perubahan ke tak ada perubahan? Okey. Straw ke dalam gelas. Yang ni masukkan dulu. Okey. Tak ada apa kan? Cuba perhatikan. Irfan rasa normal. Normal, tak ada apa-apa yang berlaku. Okey, sekarang cuba Irfan masukkan penyedut minuman itu ke dalam gelas yang berisi air. Okey. Boleh minum ke cikgu? Tak boleh. Jangan minum. Di studio kita tak dibenarkan makan dan minum. Baik cikgu. Okey. Boleh Irfan perhatikan? Boleh Irfan perhatikan. Cikgu? Kenapa macam straw ni macam bengkok sikit? Kita nampak straw ataupun penyedut minuman kelihatan seolah-olah seperti bengkok. Ini juga ada kaitan dengan fenomena pembiasan cahaya. Jadi jangan peliklah kalau kita berada di kedai, kita tengah minum, kita dapat melihat straw yang kita gunakan itu bengkok. Sebenarnya bukan bengkok, tapi disebabkan oleh berlakunya pembiasan cahaya. Itulah tadi Ifah pun pelik cikgu. Kenapa awak bengkok rupanya itu adalah disebabkan pembiasan cahaya. Kalau tak ada air maksudnya sama je kan cikgu? Sama saja. Normal je. Jadi sekarang kita telah menghasilkan 3 aktiviti. Bagaimana terbentuknya pelangi, bagaimana objek yang berada di dalam air kelihatan lebih besar daripada saiznya yang sebenar, dan kita dapat juga melihat bagaimana penyedut minuman kelihatan bengkok apabila berada di dalam air. Jadi saya nak uji Irfan dengan satu soalan yang berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari pada hari ini. Kita nampak ikan di dalam balang itu. Okey. Apabila ikan itu dikeluarkan, didapati saiz sebenar ikan itu adalah lebih kecil berbanding yang dilihat di dalam balang kaca. Mengapakah saiz ikan ini berbeza-beza? Okey. Sebab cikgu, ketika ikan itu dimasukkan ke dalam bikar yang mengandung air akan berlaku pembiasan cahaya. Ya. Sebab itulah saiznya akan berbeza-beza. Ya. Ini juga ada kaitan dengan pembiasan cahaya. Okey, jadi jangan tertipulah. Okey, cahaya daripada ikan di dalam akuarium telah dibiaskan. Jadi kalau kita lihat di rumah nampak ikan kita hari ni kita tengok dia kecil, esok kita besar, rupanya disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okey. Sama macam bateri ni kan cikgu? Ya, sama dengan bateri itu. Okey, satu lagi soalan. Rajah di bawah menunjukkan keadaan mancis yang menyala apabila kita gunakan kanta pembesar. Jadi bila kita letak kanta pembesar, siapa-siapa murid yang ada kanta pembesar di rumah boleh cuba aktiviti ini dengan penguasaan ibu bapa. Tiba-tiba mancis tersebut boleh terbakar. Mengapakah mancis tersebut boleh terbakar? Okey, jawapannya cikgu sebab kanta pembesar tu membiaskan cahaya matahari. Okey, jadi kanta pembesar tersebut telah membiaskan cahaya matahari. Baiklah Irfan, diharapkan murid-murid dapat memahami bahawa cahaya selain daripada cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan, cahaya juga boleh dibiaskan. Okey cikgu. Ada lagi soalan untuk saya? Itu sahaja. Itu sahaja. Okey. Kalau macam tu saya nak dapat ganjaran lagi cikgu. Saya jangan lupa dah. Sebab lupa ada 2 soalan dan saya pun ada banyak lagi. Saya bagi 2 untuk Irfan. 2 untuk saya. Okey, terima kasih cikgu. Hari ni Irfan dah kumpul 1, 2, 3, 4 kaleidoskop. Mungkin cikgu boleh ceritakan bagaimana prestasi saya untuk hari ini sebagai murid cikgu. Prestasi Irfan pada hari ini, saya pasti prestasi Irfan dan juga murid-murid yang sedang menonton, saya pasti
murid-murid yang sedang menonton dan juga Irfan pada hari ini berprestasi tinggi, berprestasi dengan cemerlang. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Mungkin sekarang ni cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas berkenaan dengan topik kita sepanjang 30 minit. Silakan. Baiklah. Apa yang saya amat harapkan agar murid-murid dapat memahami 3 sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan, dan cahaya juga boleh dibiaskan. 3 sifat cahaya itu dan berserta contoh-contoh aktivitinya sekali. Betul, cikgu. Kita jangan tahu sifat saja. Kita kena tahu apakah contoh-contoh aktiviti yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip sifat cahaya tersebut. Dan kita juga boleh cuba di rumah juga, cikgu, kan? Boleh. Barang-barang yang diperlukan pun mudah sahaja. Agak mudah didapati. Jadi kita boleh cuba 3 sifat tersebut. Pertama adalah cahaya bergerak lurus, yang kedua pantulan cahaya, dan ketiga pembiasan cahaya. Okey, mungkin cikgu boleh ceritakan bagaimana untuk dapatkan latihan Untuk di rumah. mendapatkan latihan, bolehlah mengunjungi Pelantar Delima. Baik, terima kasih cikgu. Baik, apa kata kita tinggalkan anda hari ini dengan satu persembahan bersama dengan saya dan juga cikgu Safwan. Semua dah sedia? Jom kita nyanyi sama-sama. Okey, mari kita sama-sama nyanyikan Silakan, cikgu. lagu Kita ke depan. Cahaya. Lagu cahaya, Semakin dekat Hebat. objek dengan cahaya, Teng 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 teng. semakin besar saiz bayang-bayangnya, semakin jauh objek dengan sumber cahaya, semakin kecil saiz bayangnya. Jika berubah kedudukan objeknya, Dah berubah. maka berubah bentuk bayang-bayangnya. Berubah lagi. Jika berubah kedudukan sumber cahaya, maka akan berubah bentuk bayangnya. Ramai-ramai. Cahaya, 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 kau